السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Salih Ar-Rawi Al-Jawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ke-22 menghadap kiblat daripada permulaan wuduk datang kepada kesudahan wuduk. Ini sambung perbahasan sunat-sunat wuduk yang seterusnya, iaitu yang ke-22, iaitu dia kata menghadap kiblat. Kiblat tu hadap arah Masjidil Haram lah iaitu Mekah tu. Daripada start, bermula daripada permulaan wuduk. Permulaan wuduk tu dikira pada permulaan sunat wuduk lah. Bukannya muka tu, bahkan start daripada siwak ataupun basuh tangan tu. Menghadap kiblat tu. Datang, yakni datang kepada hadap kiblat tu sehingga kepada kesudahan wuduk. Jadi disunatkan untuk menghadap kiblat. Jadi kalau seseorang itu tak tahu kiblat macam mana? Dia tak tahu mana kiblat. Jadi Syekh Sulaiman Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Hasyiah dia, kalaulah tak tahu ataupun tasyabbuh, tak dapat kenal pasti mana satu kiblat, maka sunat dia ijtihad. Sunat dia ijtihad. Ijtihad ni bukan mujtahid mutlak tu. Mana kita usaha supaya dia ni hadap kiblat. Supaya dia ni hadap kiblat. Supaya dia ni hadap kiblat. Sunat untuk dia usaha. Ijtihad lah. Bersungguh-sungguh supaya dia berhadap kiblat ketika dia melaksanakan wuduk. Itu juga disebutkan dalam kitab Al-I'ab. Kitab Al-I'ab itu salah satu daripada kitab mazhab Asy-Syafi'iyah. Kemudian yang kata selepas sehingga habis kesudahan wuduk ni sampai bila? Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, iaitu sehingga doa. Sehingga selesai doa. Sebab apa kita disunatkan untuk menghadap kiblat? Kerana kiblat itu ialah arah yang paling mulia. Itu illah kenapa kita kena hadap kiblat, sunat hadap kiblat. Bahkan kalau tasyabbuh, tak tahu mana kiblat, kita sunat ijtihad, kerana dia itu arah yang paling mulia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ke-23-nya mengantar bejana. Ke-23-nya mengantar bejana. Bejana tu bekas lah. Timba ke, apa lagi
Apa-apalah bejana tu umumlah, gelas, mangkuk, pinggan, semua tu bejana berlaku. Jadi menghantar ni meletak. Menghantar ni makna letak. Letak bejana air pada pihak kanan, yakni pada pihak kanan orang yang berwudu. Pada pihak kanan, letak belah kanan lah. Belah kanan siapa? Kanan orang yang nak ambil wudu. Bila yang kata kena letak kanan? Jika mulut bejana. Mulut ni apa dia panggil? Ni lah bukaan bejana tu. Macam contoh mangkuk tu, yang bulat tu lah. Tu mulut. Nak kata apa tu? Tu mulut yang tu yang bulat tu, kalau mangkuk tu bulat, mulut tu belah atas tu. Jikalau mulut bejana, mulut bekas tu luas. Jadi ni disebutlah kitab akidah pula. Disebutlah kitab fiqh ni namanya qadah. Ni namanya qadah, iaitu mangkuk. Jadi mangkuk ni apa maksud dia ni? Apa maksud kita kena letak belah kanan bila mulut bejana tu luas? Iaitu sekira-kira kita boleh cedok. Makna mulut tu luas. Kolah masjid. Kolah masjid contohnya. Dia luas sebab kita boleh cedok. Maka sunatnya dia tu berada di kanan kita. Tu gitu. Apa lagi? Contohnya timba. Timba tu kita boleh cedok sebab mulutnya luas. Kita boleh letak tangan cedok. Maka sunat berada belah kanan. Benda tu berada belah kanan. Sunat begitu. Sebab apa? Sebab kita boleh cedok dan kita boleh mungkin ataupun boleh mudah untuk kita cedok. Maka ketika itu disunatkan untuk benda tersebut berada di belah kanan. Itu dah disebut kita Arab al-qadah. Dan jika mulut bejana itu sempit, maka sunat mengantarkan, sunat meletakkan bejana sempit pada pihak kiri, yakni kiri orang yang berwudu. Sempit ni apa dalam kitab Arab sebut al-ibriq. Atau dia panggil teko ke, cerek ke. Mulut kan kecil. Jadi bolehlah kita cedok tu? Tak boleh lah, sebab dia kecil, halus. Jadi dia perlu dituang. Jadi dituang, maka diletak belah kiri kita. Start sini tuang lah. Kita tuang. Jadi daripada kiri ni kita tuang, ambil hak kanan. Sehari kalau dah habis hak kanan, kiri pula. Cuma nak kata perletakan awalnya kiri. Kalau benda tu cebok tu ataupun benda tu luas, bejana tu luas, sekira-kira kita boleh cedok, maka sunat berada di belah kanan dia. Contoh lagi air paip tadi yang kecil tu. Air paip sama juga. Kita pegang belah kiri, kita pun cucuk. Itu. Dia tidak boleh belah kanan cucuk gini. Jenuh gitu. Sebab apa kat kiri? Sebab mungkin boleh kita tuang dengan bila berada belah kiri, kita senang nak tuang. Kalau ke kanan, nak tuang ke kanan, payah. Lepas tu saya nak basuh hak kiri pula, ambil hak kanan pula gitu. Gitu. Lesat. Ke-24, jangan mengurangkan air itu, air wudu, daripada suatu cupok. Suatu ni satu. Kerana sunnah Nabi SAW, wudu itu tidak perlu lebih daripada satu cupok air. Nabi SAW mandi dengan 4 cupok. 4 cupok samaan dengan 1 sa'. Kiraan tu boleh cari share Google lah. Senang lah ni. Satu cupok bersamaan berapa ml ataupun liter. Dia keluar lah. Cupok mana sikit sangat. Sebab tu Nabi SAW marah ataupun larang untuk kita bazir air. Sebab itu tidak boleh ataupun makruh untuk kita basuh lebih 3 kali. Kerana itu membazirkan. Dan begitu juga penggunaan air yang berlebihan kerana ia membazirkan. Maka Nabi SAW hanya memakai 1 cupok, 1 mud air sahaja. Ke-25 jangan berkata-kata. Ke-25 jangan berkata-kata daripada pertama wudu hingga datang kesudahan. Kesudahan ke habis wudu lah. Melainkan yakni kena berkata-kata kerana mengajar orang bebal, orang bodoh, orang bengong, orang lembab.
maka dia sambil wuduk sambil ajar lah. Maka kena bercakap lah. Maka ketika tu tak ada masalah. Jadi sunat untuk tinggalkan percakapan. Makna kalau siapa bercakap ketika itu makruh. Ini secara umum dulu. Siapa cakap ketika itu hukumnya makruh. Kemudian kita sunat untuk meninggalkan cakapan ni bila? Dalam kitab Al-Manhajul Qawim, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut, pada keseluruhan wuduk. Start daripada awal bismillah, basuh tangan tu, sampailah kita habis doa. Habis doa. Sampai habis doa. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sampai habis tu. Jangan cakap sampai selesai. Sampai selesai sunat selepas wuduk. Gitu. Sebab dia lepas wuduk ni bukan doa saja. Sekali kita akan sebut ada beberapa lagi yang sunat. Jadi sampai selesai benda-benda sunat selepas wuduk, barulah dia boleh cakap. Kalau tak, makruh bercakap. Kemudian cakap yang makruh ni pula ialah cakap yang tak berhajat. Cakap saya saja, nyembang ke, nyembang bola ke, tak ada hajat, tak ada benda darurat pun nak sembang ketika itu, maka dia dimakruhkan kalau bercakap tanpa hajat. Kecuali kalau ketika dia itu berwuduk, dia cakap tu kerana amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tengok orang zina, dia pun kata, "Oi, jangan zina, oi." Kawan tu duk basuh muka. Dia pun cakap, "Oi, jangan zina, oi, jangan curi." Contoh. Maka ketika tu tidak makruh kerana ada hajat untuk bercakap. Bahkan syarak suruh jangan tinggal. Kena cakap ketika tu. Begitu juga wajib cakap ketika wuduk apabila nampak seseorang itu terancam nyawanya. Contohnya orang buta, dia jalan-jalan nak masuk telaga, jatuh mati. Itu pun wajib cakap, "Oi, ada telaga tu." Kawan tu pun berhenti lah. Tu wajib cakap. Kalau tak cakap, hukum dia haram. Kemudian bila kita kata cakap itu makruh, adakah makruh juga seseorang itu memberi salam kepada orang yang berwuduk? Adakah makruh juga ketika orang beri salam, dia jawab salam? Macam mana? Maka dalam kitab sebut, kalau orang tersebut beri salam kepada orang yang berwuduk, tidak makruh. Dan orang tersebut wajib balas salam dia, dan tidak makruh. Boleh orang beri salam kepada orang berwuduk, boleh orang yang berwuduk beri salam kepada orang lain, dan apabila diberikan salam kepada orang yang berwuduk, maka wajib dia itu jawab salam. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahawasanya beza kalau orang mandi. Orang mandi hak wajib je lah. Bukan kan? Mandi biasa. Mandi ataupun mandi wajib ke contohnya, ataupun mandi sunat ke. Yang ibadat lah. Sebab dia kata dalam kitab bila kata mandi ni, makna biasanya mandi hak ibadat lah. Jadi sekarang ni boleh ada orang yang mandi, kita tak mandi, kita bagi salam kepada dia. Maka orang yang bersibuk-sibuk dengan mandi, maka tidak disyariatkan untuk beri salam kepada dia. Tidak disunatkan untuk beri salam kepada dia. Kerana apa? Kerana dia akan menjawab salam dalam keadaan berkemungkinan dia telanjang. Jadi bila dia menjawab salam keadaan telanjang bukan haram, tapi sya'an dia keadaan orang tu bila menjawab salam dalam keadaan tak ada baju, jadi kurang elok lah. Bukan haram ni. Maka dia panggil fala taliqu mukhatabah. Dia tidak layak untuk bercakap ketika tu sebab sibuk untuk mandi. Jadi bila dia jawab salam tu nampak lekeh sikit lah. Jadi tidak disyariatkan kita beri salam, dan dia pun tidak disyariatkan dan tidak disunatkan beri salam pada orang luar sebab dia sibuk mandi. Ialah kita sebut mandi saja. Mungkin boleh mandi wajib, mandi sunat atau mandi biasa. Sebab dia sedang al-mushtaril bil ghusl. Dia sedang sibuk dengan mandi. Umumlah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mas'alatun. Ini satu masalah. Kitab saya tak ada kurungan, patut ada kurungan.
Terkadang wajib berkata seperti mengingatkan orang hendak jatuh ke dalam telaga atau barang sebagainya. Tadi kita sebut dah. Kawan tu jalan-jalan, kita pun tak khabar sepatah, dia pun jatuh kalau tak khabar. Maka kita pun khabar. Wajib ketiga tu. Siapa tak buat, haram. Ke-26, jangan menamparkan air ke muka. Lepas tu, sekadar ambil air. Sunat ambil air dengan dua tangan. Kalau untuk engkau lah, dia ambil gini. Tak sunat gini, dia ambil dua tangan. Sunatnya ambil dua tangan serentak, kemudian sapu daripada atas ke bawah. Jadi bila dia sapu tu, jangan sampai tahap dipanggil tampar. Kalau tampar, hukum dia makruh. Tambah pula kalau tampar tu percik air ke orang lain, lagi makruh ke mana? Basah. Tak tahulah sebab apa kes, kenapa dia tampar muka, mungkin was-was biasa. Dia tak puas hati, pang kali. Ataupun nak berkat lebih ke, kepala otak dia nak berkat lebih. Jadi makruh buat gitu, maka sunatnya tinggal. Lepas tu timbul soalan dah, sekarang ni dia kata sunat wuduknya yang ke-20, jangan nampar muka. Jangan ni benda tinggal. Jadi macam mana nak dapat pahala? Kita sebut dah minggu lepas. Dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi ala Kanzir Raghibin menyebutkan bahawasanya kalau seseorang itu syarak suruh tinggal, maka cara dapat pahalanya ialah aku tinggal kerana syarak suruh tinggal. Mana sekarang ni dia basuh muka apa semua ni, dia tak buat tanpa muka tu sebab syarak tak suruh, dapat pahala, dia niat begitu. Macam orang haid, nifas, dia tak semayang, tak puasa, cara dapat pahalanya ialah dia berniat aku tinggal semayang puasa kerana syarak suruh. Jangan dia berazam untuk semayang dan puasa. Kalau tak haid, itu tak dapat pahala. Kerana syarak suruh tinggal, bukan suruh buat. Jadi kalau dia kata aku berazam untuk buat semayang puasa kalau aku tak haid, sedangkan dia haid, itu tak dapat pahala. Kecuali kalau orang sakit. Orang sakit kalau dia tak dapat pergi semayang jemaah, tak dapat buat sesuatu ibadat, dia pun berazam untuk buat, kalau sembuh tu dapat pahala, kerana orang sakit berkeahlian untuk semayang berjemaah, cuma dia dapat rukhsah. Sedangkan orang haid nifas, dia tak dapat keahlian untuk semayang puasa, tiba-tiba dia berazam nak semayang puasa, kok mana? Tu Ke-27-nya, jangan menyapu leher tekak lah, maka iaitu menyapu leher pekerjaan bid'ah. Ni makna musannif berpendapat seperti Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Majmu'. Imam Al-Ghazali rahimahullah sunat. Jadi dalam kitab Hidayatus Salikin, kitab-kitab tasawuf, biasanya dalam bab wuduk dia kata sunat sapu tengkok, kerana dia menjalani pendapat Imam Al-Ghazali. Kalau fiqh biasanya Imam Nawawi lah menangnya. Jadi bid'ah lah. Tak payah buat. Itu. Tapi kalau atas jalan sunat, buat lah. Tu ya. Tu. Ke-28. Ke-28. Apabila selesailah. Selesai. Kalau kita ni silsilah. Habis silsilah ke mana pula? Selesai. Apabila selesailah daripada wuduk, maka mengucaplah doa dengan menghadap kiblat. Mengucap doa dengan menghadap kiblat, serta menilik ke langit. Menilik ke langit ni meskipun dia buta sekalipun. Jadi kalau dia tu buta, dia angkat, dia dongok, bukan angkat, dongok kepala dia ke langit, itu pun memadai, walaupun dia tak nampak pun. Jadi sunat dongok kepala ke langit, menghadap kiblat, membaca doa. 3 dah situ. Dia himpun satu dan mengangkatkan kedua tangan. 4 dah. Mengangkat kedua tangan itu. Dua tangan ni lah. Tangan ni nak angkat macam mana? Rapat ke renggang? Mana-mana boleh. Inilah doanya, doa lepas wuduk. Ya, doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ni bukan doa. Sampai sini.
Sampai sini dia panggil syahadah, bukan doa lagi. Jadi sunat bersyahadah sebelum doa, selepas wudu. Sunat untuk bersyahadah selepas wudu, sebelum doa. Doanya Allahumma ja'alni itu lepas tu. Jadi sunat untuk asyhadatan. Asyhadu an la, dia itulah dia punya sirah dia gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu. Sunat untuk ucap syahadah ni pula dengan kadar segera. Selepas wuduk terus baca. Jangan lambat. Jangan lambat kan. Relax itu. Relax. Buat relax itu habis cerita. Dia sunatnya sunat segera selepas basuh kaki sebelum cakap. Gitu. Tu sunat dia begitu. Sunatnya selepas basuh kaki segera untuk ucap syahadah sebelum cakap. Kemudian ucap syahadah ni pula seperti mana disebut tadi, iaitu menghadap kiblat lah. Menghadap kepada kiblat. Jadi menghadap kiblat ni iktibar lagu mana? Macam mana kita kata dia ni menghadap kiblat, iaitu dadanya menghadap kiblat. Seperti mana sembahyang. Sembahyang yang wajib hadap kiblatnya dada, bukan kepala. Sebab tu kepala kita boleh toleh kiri kanan, boleh dengan makna tak batal. Kalau toleh kiri kanan tanpa ada hajat, makruh. Kalau ada hajat baru tak makruh. Dan waktu salam toleh kanan toleh kiri sunat. Dan kalau toleh dada batal. Sebab dia wajib hadap kiblat start takbir sampai habis. Jadi waktu dia ucap syahadah ni pun sunat untuk hadap kiblat. Jadi hadap kiblat lah bila baca syahadah tu. Dan dalam keadaan dia mengangkat tangan macam tadi, iaitu seperti orang yang nak berdoa, sama ada renggang ataupun rapat, ikut suka dia lah. Jangan begini pula, asyhadu an la ilaha illallah. Tegak ke hal ni? Dia ingat macam sembahyang. Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullah dalam Hasyiah I'anatul Talibin, dia kata orang yang berkata sedemikian ada zaman dia, iaitu para talibul ilm, para penuntut ilmu yang lemah kefahaman dia. Dia kata dia ingat sama macam sembahyang, dia pun angkat satu gini dengan cari telunjuk. Itu salah. Tetap angkat doa macam biasa. Jadi orang yang buta sunat juga untuk dia mendongak ke langit. Seperti mana orang yang buat haji umrah apabila tahallul, dia botak licin, maka sunat untuk melalukan mata pisau ke dalam atas kepala dia walaupun dia tak ada rambut. Kalau ada rambut, makna dia kena cukur lah ataupun gunting. Hak ni pun orang silap faham bila haji umrah tahallul ni. Dia ingat contoh kalau orang pergi umrah 3 kali. 3 kali itu lebih kurang dia selang-seli lah. Dia selang-seli. Umrah kali pertama tu rehat. Lepas tu lusa umrah kali kedua, tu rehat. Lusa pula umrah kali ketiga. Jadi orang ingat bila dah botak hari pertama tu, hari ni tak payah kot. Tak payah gunting kan. Tak payah gunting, tak payah cukur kot. Sebab aku botak. Dia kata sunat je lalu pisau, jadi tak payah. Jadi bila dia tak buat begitu pada umrah kedua, sedangkan dia ada hitam-hitam dah di kepala, dia tak cukur, maka dia masih dalam tahallul. Yang kata sunat lalu pisau kepala ni, pisau di kepala ni, kalau tak ada hitam di kepala, hitam walaupun sikit je, tak ada, memang bersih licin macam setongkol tu. Memang tak ada apa. Memang hak tu baru sunat lalu. Kalau dah hitam-hitam sikit, hak tu sunat kena wajib cukur juga. Tak cukur semua pun gitu pun jadi dah. Malah nak cukur kat kawan tu, berapa riyal tu tak ingat lagi tu, 10 riyal tu. Malah kita pun naik hotel cukur sikit je dengan jilet tu. Tak apa dah. Tapi tak afdal lah. Yang afdal cukur semua lah. Ni benda yang kadang-kadang orang silap faham. Tu dalam bab haji umrah. Lepas tu bila dia tak cukur, tahallul sampai balik Malaysia, habis. Lepas tu pakaian jimok bini habis redam belaka. Tu. Jadi hati-hati bila buat haji umrah tu. Kalau tak tahu kena rujuk kepada mutawif. Kalau mutawif pun mangkuk ayun, kena rujuk ustaz. Tu. Kali caya. Kemudian kata musannif habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, itu barulah doa tu, Allahumma ja'alni minat tawwabin.
Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah oleh engkau akan aku wahai Allah Ta'ala daripada kalangan orang-orang yang taubat. Waj'alni, dan jadikanlah aku wahai Allah Ta'ala minal mutatahhirin, di kalangan orang-orang yang bersih suci. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sunat lain ni. Tadi itu doa. Tadi itu pertama asyhadu an la sampai abduhu wa rasuluh tu syahadah. Lepas tu Allah maj'al itu doa. Lepas tu ni tasbih pada Allah Ta'ala. Subhanaka ay bara'atullah minas su, bersihnya Allah daripada segala kecelaan. Iaitu wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala itu bebas daripada sifat-sifat yang tidak layak baginya. Itu kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfatul Muhtaj. Itu maksud subhanaka. Itu dia huraian dah. Subhanaka Allahumma. Allahumma ni mana ya Allah lah. Wa bihamdika. Wa bihamdika ni dengan makna wasabbahtuka, aku mensucikan engkau, halata kauni mutalabbisan bihamdika, dalam keadaan aku ni memuji engkau. Aku mensucikan engkau daripada sifat-sifat yang tidak layak, dalam keadaan aku ini memuji engkau. Jadi boleh dia panggil tadabbur makna sikit bila baca tu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Naik saksi oleh aku bahawasanya tiada Tuhan melainkan engkau Allah Ta'ala. Astaghfiru, aku minta ampun, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepada engkau. Lepas tu sunat yang seterusnya selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallama. Ataupun nak tambah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pun boleh, ikutlah. Dia sunat yang lain pula, sunat untuk selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala syahdan. Syahdan ni makna benda yang sebelum disyahdan dan selepas syahdan tu ada kaitan. Bahawa adalah fadilat membaca doa ini amat besar, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca doa daripada asyhadu an la ilaha illallah datang, yakni sampai kepada abduhu wa rasuluh, yang tadi itulah, yang syahadah tu, maka terbukalah baginya, bagi orang yang baca tadi, 8 pintu syurga. Masuklah ia barang siapa, barang sekehendaknya barang siapa. Ikutlah nak masuk mana satu pun. Jadi Syekh Ali Syukran Malisi rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahawasanya di apa tadi? Mana tadi hilang? Bukan. Lagi. Ni futihat lahu abwabul jannah ya. Futihat lahu abwabul jannah. Lepas okey. Riwayat Muslim dan riwayat Muslim. Ni riwayat hadis Muslim. Riwayat hadis Muslim. Siapa-siapa yang baca doa ni, maka dibukakan baginya pintu-pintu syurga, dia boleh masuk mana-mana saja. Jadi para Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullahu taala sebut dalam Hasyiah Ya'aratul Talibin, bila disebutkan mana-mana pintu syurga nak masuk, itu tanda ikraman, memuliakan dia. Itu maksud dia, memuliakan orang yang baca doa ni. Sebab tu diberikan kelebihan, boleh masuk mana-mana saja. Kemudian kata musannif rahimahullah, dia kata, dan riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi, daripada asyhadu an la ilaha illallah, baca hak tu datang, yakni sampai kepada mutatahhirin, sampai habis tu, sampai sebelum selawat tu. Tu riwayat Tirmizi. Dan pada riwayat Hakim bukan Hakim, bukan. Kalau kitab kita ni dia Hakim, bukan, dia Hakim. Ha alif kaf mim, bukan Hakimun, bukan, dia Hakim.
Nama orang, nama perawi pun kena tak apa, nama perawi hadis pun kena tahu tak. Jadi bukan hakim tapi hakim. Hakim ni nama kitab hadis dia Al-Mustadrak. Dia mengumpulkan hadis-hadis yang mencukupi syarat Bukhari Muslim, dia letak dalam tu. Tapi Al-Hakim ini dikategorikan oleh ulama hadis sebagai Al-Mutasahil fi Sahih. Orang yang bermudah-mudah dalam mensahihkan hadis. Jadi dia bukan mutawassit, dia bukan mu'tadil. Jadi yang eloknya mu'tadil. Sama juga Imam Suyuti rahimahullah di kalangan mutasahil fil hadis. Ada yang mutasyaddid pun ada juga, Ibnu Jauzi. Sampai memaudhu'kan hadis yang tak maudhu' pun ada. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa atu, dan datang kepada wa atubu ilaik. Sampai habis tu, wa atubu ilaik. Jadi hadis yang kita baca, doa yang kita baca tu sampai syahadah saja itu riwayat Muslim. Sampai mutatahirin itu hadis riwayat Tirmizi. Sampai habis tu riwayat Hakim. Kita gabung belaka. Molek tu. Sebab ni nak beramal tak kisah dah dhaif ke hasan ke apa. Kemudian kata musannif, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa ini, doa tadi, niscaya dianugerahi Allah Subhanahu wa taala akan orang tadi suatu sijil. Sijil ni satu kertas yang bukan kertas, satu tempat tulisan yang berkulit. Sini dia panggil sijil gitu bukan sijil degree ni, bukan. Sijil yang termeteri, terpaku. Paku rapat di dalamnya, dalam sijil tiadalah kena suatu bahaya datang pada hari kiamat. Jadi siapa-siapa yang baca hal ni, maka Allah Subhanahu wa dianugerahi Allah Subhanahu wa taala akan dia suatu sijil. Kalau dalam kitab, kalau dalam hadis yang asal, dia akan sebut kutiba fi riqqin, akan ditulis ini bermaksud kekal pahalanya. Itu kata Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullahu taala. Bila dia baca doa ni, kekal pahalanya. Dan kalau dia itu memperbaharui wuduk, dia baca lagi, maka pahala ada lagi. Bukan pahala yang sama, pahala lagi pula. Dan kalau dia baca 3 kali kerana mengambil kata sunat 3 hak dulu kita sebut tu, sampai tahap doa pun 3 kali, maka 3 kalilah pahala dia. Gitu. Jadi kita sunat tathlith, sunat meniga tadi kita dah sebut dulu, sampai tahap doa pun meniga juga. Boleh buat 3 kali. Bahkan niat pun sunat meniga juga. Cuma jangan sampai wah-wah pula, wah-wah jeng. Orang ambil sunat dia wah-wah. Wah-wah sokmo. Dia tak jadi manusia gitu. Orang sebuah tokok tak wah-wah. Elok. Tak ada. Aku wah-wah nak sebuah tokok ngedok tak ada gitu. Tu. Jadi tu maksud dia, iaitu dia tu dapat pahala, kekal pahalanya. Pahala yang dia ucapkan doa tersebut kekal. Jadi Allah Ta'ala boleh beri pahala lebih daripada tu. Boleh, sebab kelebihan beri pahala ni tidak ada kepayahan ke atas Allah Ta'ala. Jadi kalau dia tajdid wuduk, lagi banyak pahala, lagi banyak pahala. Kalau 3 kali dia ulang, 3 kalilah dapat. Itu kata Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata, dia kata tadi, tiadalah kena suatu bahaya datang pada hari kiamat. Satu bahaya ni apa dia? Satu bahaya ni maknanya dia tidak akan murtad. Dia tidak akan murtad. Tidak akan murtad dan tidak terbatallah amalan dia itu dengan sebab murtad. Dan pahalanya itu sabit sampai mati. Itu yang nak. Mana ni adalah amalan untuk elak murtad. Dia tidak murtad, yang mana mengakibatkan pahala hilang, mana pahala pun tidak hilang, dan pahalanya pun bukan pahala. Dia tidak murtad dan amalannya itu tidak terhapus, dan pahalanya sentiasa ada sampai mati. Tu. Habis faslun, dia masuk fasa baru berkaitan dengan batal wudu. Cuma dia tak sebut beberapa lagi benda sunat lain. Dalam kitab Fathul Mu'in
sebut antara benda sunat wudu selepas wudu ialah baca surah Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sampai habislah 3 kali. Sunat lepas doa tadi. Sunat baca 3 kali. Sebab ada hadis Nabi SAW riwayat Ad-Dailami. Dia kata anna man qara'aha fi athari wudu'ihi marratan wahidah kana minas siddiqin. Siapa-siapa yang baca selepas wudu surah Al-Qadar ini sekali, maka dia seperti di kalangan orang-orang siddiqin. Lepas tu wa man qara'aha marratain kutiba fi diwanish syuhada. Siapa-siapa yang baca 2 kali inna anzalna ni lepas wudu, dia seperti dikategorikan orang-orang syuhada. Wa man qara'aha thalathan husyira ma'al anbiya. Siapa yang baca 3 kali maka dia akan dihimpunkan beserta para nabi. Tu kelebihan. Tu riwayat Ad-Dailami. Biasanya hadis ni dhaif lah. Cuma untuk amalan boleh. Kalau tak letak lagi tak bekoh. Tak letak lagi tak bekoh. Bahkan letak lagi kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ni dia ada takhrij beberapa hadis yang mana kalau kata maudhu' lah. Tu. Tak kena letak lagi kitab dia. Macam semayang semayang rejak ke apa. Dia buat mari hadis. Dia kata hadis ni maudhu' dan siapa yang buat semayang tersebut bid'ah dalalah. Tu memang bid'ah dalalah tu. Jadi sunat baca inna anzalna tadi tu pula dalam keadaan menghadap kiblat. Dan dalam keadaan tidak angkat tangan lah. Habislah. Dia bukan doa. Ia bacaan sahaja. Jadi kita diri gitu. Diri gitu. Tanpa sunat angkat tangan, tanpa sunat mendongak ke langit. Makna biasa. Relax. Duduk cacang gitu. Duduk cacang itu. Baca surah inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali paling kurang. Ataupun sekali lah kalau malas 2 kali pun boleh. 3 kali lagi bagus. Lepas inna anzalna baca doa ni. Tu dia. Allahumma ghfirli dhanbi. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Allahumma ghfirli dhanbi. Ni pun search Google dapat juga. Allahumma ghfirli dhanbi wa wassi'li fi dari. Wahai Tuhan aku, ampunilah dosaku dan luaskanlah bagiku rumahku. Tempat kediaman. Wa wassi'li fi dari. Wa barik fi rizqi, dan berkatilah oleh engkau pada rezekiku. Allahumma ghfirli dhanbi wa wassi'li fi dari. Lepas tu wa barik fi rizqi. Kemudian wala taftinni bima zawaita anni. Wala taftinni, jangan engkau fitnah akan aku bima, dengan apa zawaita anni, apa yang engkau halang daripada aku. Benda yang kamu cegah, benda yang kamu halang, jangan jadi fitnah atas aku. Jangan aku buatlah. Kalau buat jadi fitnah atas aku. Ni doa lepas wudu. Lepas daripada inna anzalna, bukan lepas wudu. Lepas wudu tadi tu. Atau inna anzalna, lepas pada tu baca doa ni pula. Allahumma ghfirli dhanbi wa wassi'li fi dari wa barik fi rizqi wa la taftinni bima zawaita anni. Tu disebut oleh Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullahu ta'ala dalam Hasyiah Shubran Malisi ala Nihayatul Muhtaj. Okey. Kemudian kalau kita tengok kitab-kitab tasawuf, dia ada doa-doa selepas daripada basuhan tertentu. Lepas waktu kumur ada doa dia, hisap ke hidung, istinsyaq ada doa dia, basuh muka ada doa dia. Tu Imam Nawawi kata la aslalah, tidak ada asal. Tidak ada sabit dalam hadis mana-mana pun. Yang ada yang sabit yang ditulis dalam kitab-kitab tasawuf tu, itu atas pendapat yang kata hadis sanad tu semua dhaif belaka. Jadi bila dhaif boleh Kalau Imam Nawawi kata la aslalah. La aslalah, yakni dari sudut kesahihannya tidak ada asal. Yang ulama kata sunat ni pula dia tilik dari sudut hadis tu banyak walaupun semuanya dhaif. Jadi bila hadis banyak semua dhaif belaka boleh jadi kuat. Dia tengok ke situ lah.
Ada hadis lain pula yang mengatakan bahawasanya sunat untuk kita basuh setiap anggota ni, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setiap kali baca, setiap kali basuh anggota. Mudah, itu syahadah ya. Macam tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Basuh muka. Basuh tangan pula, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitulah sampai kaki. Ada yang kata gitu. Hadis itu pun dhaif juga. Hadis itu kata dalam kitab Fathul Mu'in, dia kata hasan gharib. Dia tak kata dhaif, hasan gharib. Hasan tu mana? Hasan dari sudut makna hasan baik, gharib tu dari sudut nukilannya gharib, pelik sikit. Sebab apa pelik? Sebab seorang yang riwayat. Tu istilah dia lah hasan gharib semua tu. Kemudian sunat yang lain pula ialah sunat untuk minum bekas air wuduk. Contoh kalau kita ambil lah besen, kita pun basuh semua, ada bekas dia, kita pun minum. Sunat. Ni kalau ada bekas lagi lah, kalau dah tumpah masuk longkang tu tak payahlah bercabut balik. Ini sunat untuk minum sedikit air bekas air wuduknya, kerana ada hadis Nabi SAW, inna fihi shifaa'un min kulli da'. Sesungguhnya air bekasan wuduk itu ialah ubat bagi segala penyakit. Lepas tu kita pernah dengar orang berubat resedung, contohnya dia suruh pergi kolah masjid isap istinsyaq. Untuk apa? Berubat resedung dan mujarab sungguh. Sebab apa? Sebab tu tempat ambil wuduk dan tempat azan tu, bila azan tu mana adalah benda panggil kalimah-kalimah yang baik, segatlah air tu. Dia kajian sains ada buat. Air biasa dengan air yasin. Air bacaan Quran ke apa-apa ke, dia punya molekul air tu lain. Dia kata gitulah, kita nak cerita lebih-lebih tak tahu. Jadi molekul air dia tu lain pergerakan dia. Bila dengan air yasin dengan air biasa. Tak semesti yasin mana air Quran lah. Yang dibaca Quran ke zikir ke lain sikit. Kemudian sunat, antara sunat yang lain pula yang kita sebut minggu lepas, iaitu sunat percikkan air di baju, di kain. Waktu kencing begok tu Jadi kita percik di tempat yang kencing tu. Sunat percik situ tu bila kita berasa bila kita ada waham kata boleh jadi kotor dengan sebab air kencing. Boleh jadi waham, takut-takut ada was-was, takut ni air kencing kedak, kita pun percik. Sunat tu kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali sunat untuk percik. Untuk elak was-was. Was-was ni banyaklah pada orang. Orang ramai ni banyak was-was. Orang banyak ni banyak orang ramai ni banyak was-was. Was-was sebab apa? Sebab tak belanja saja ataupun jahil. Kemudian sunat-sunat berapa ni sunat tadi? Sunat ni kedua 28 atau lebih, 30 lebih lah. 30 lebih sunat ni sunat untuk buat bila waktu semayang masih panjang. Tapi kalau kalau waktu semayang sempit, maka haram dia buat. Haram terus. Mana wajib dia buat hak fardu saja bila sempit waktu semayang. Satu. Contohnya dia asar 4.30. Dia 4.25 baru kalut nak ambil semayang. Jadi tinggal 5 minit lagi. Jadi kalau dia buat benda-benda sunat hak tadi, baca inna azana 3 kali lah, hafal, payah tu, lama 10 minit tu. Maka sampai tahap dia keluar semua waktu semayang dia, dia keluar semua semayang di luar waktu, ataupun sempat separuh dalam waktu, separuh luar waktu. Kedua-dua ni wajib buat fardu wuduk saja. Tidak boleh buat sunat. Tidak boleh buat sunat. Bila tak dibuat sunat, iaitu ketika seluruh sembahyang itu akan keluar waktu kalau dibuat sunat, ataupun sebahagian dalam waktu, sebahagian di luar waktu. Maka ketika itu haram dia buat sunat-sunat wuduk, bahkan hanya boleh buat benda wajib wuduk sahaja. Wajib wuduk sahaja. Lepas tu timbullah dia panggil muskilat. Kalau dalam bab semayang disebut
Contoh 4.25 kita baru nak sembahyang Zuhur, 4.30 asar. Jadi boleh ke tak kita buat sunat-sunat dalam sembahyang? Kita baca doa iftitah, kita baca ta'awudz, kita baca surah Baqarah. Tu. Jadi sunat tak buat benda tu ataupun buat benda qada hak wajib? Kata para ulama, kalau sembahyang boleh buat sunat walaupun keluar waktu. Contoh subuh dia sembahyang penang tapi dia baca Baqarah. 3 juzuk sampai pukul 9, tak habis lagi satu rakaat. Ulama kata walaupun tak cukup satu rakaat sekalipun, dia sebab buat benda sunat iaitu baca surah dan sebagainya sehingga lambat, tidak ada masalah. Kenapa hak tu tak ada masalah? Wuduk ada masalah kerana sembahyang tu dia panggil maksud. Wuduk ni wasilah. Maksud ni tujuan asal lah. Wuduk ni bukannya ibadat khususiat apa, dia ni tujuannya untuk sembahyang. Jadi maksud tujuan asalnya sembahyang. Jadi kalau sembahyang dia buat benda sunat sehingga keluar waktu, tak ada masalah. Tapi kalau wuduk dia hanya wasilah. Dia hanya pertengahan untuk mencapai ibadat hak maksud tadi. Maka dia tidak boleh meraihkan benda sunat kalau sekiranya dia buat benda sunat akan keluar waktu. Kalau sekiranya dia buat benda sunat akan keluar sebahagian waktu dan sebahagian dalam waktu. Itu pertama. Yang kedua ialah dia juga wajib buat benda wajib saja wuduk, tak boleh buat benda sunat kalaulah sedikit saja air. Sedikit air itu maksudnya air itu hanya cukup untuk basuhan fardu sahaja. Kalau basuhan sunat dia buat akan jadi tak cukup, maka wajib dia buat fardu sahaja. Tak sunat buat sunat-sunat wuduk. Tu yang kedua. Yang ketiga, dia wajib juga untuk menghadkan buat fardu wuduk sahaja apabila lebihan air itu untuk minuman orang yang muhtaram, orang yang dihormati syarak. Orang yang dihormati syarak dia manusia. Manusia ni pula ada dua, ada yang fasik, ada yang soleh. Yang dihormati oleh syarak orang soleh sahaja. Orang fasik tidak dikira sebagai orang yang dihormati syarak. Ini contoh kita ambil wudu, ada bekas wudu. Tinggal lagi 200 ml. 200 ml ni hanya nak beri kepada orang makhluk Allah Taala yang dihormati syarak, iaitu manusia contohnya. Ataupun binatang, mana kucing ke, mana-mana lah. Yang dihormati syarak. Untuk beri dia minum, maka ketika itu wajib untuk kita buat fardu wuduk saja, sunat-sunat wuduk tak wajib, tak sunat buat. Bahkan haram kita buat sunat-sunat wuduk dengan sebab buat benda begitu orang tersebut tidak dapat minum. Tapi kalau orang yang kita nak beri minum untuk orang tak sembahyang, hak tu tak sunat beri. Maka boleh ketika itu kita boleh buat sunat-sunat wuduk. Kerana kalau kita lebihan air tu nak beri pada dia minum pun, dia ni tak sembahyang. Jadi tak sembahyang benda yang bukan dihormati syarak. Dia tu seperti binatang. Jadi binatang pun ada yang dihormati syarak, manusia pun ada yang dihormati syarak, ada yang tidak dihormati syarak. Itu wajib tinggal sunat-sunat wuduk. Ada yang keadaan kedua, sunat tinggal sunat-sunat wuduk. Bila tak dapat berjemaah. Kalau dia buat sunat-sunat wuduk ni terlepas jemaah, maka sunat tinggal sunat-sunat wuduk. Contoh tu imam dah rakaat keempat, dia baru mari nak ambil sembahyang. Dia pun nak buat sunat-sunat apa semua tu. Kalau buat sunat-sunat ni memang astagfirullah dah lah tu imam tu. Selesai dah sembahyang. Jadi dia pun sunat tinggal sunat-sunat wuduk, dia hanya buat fardu tu. Kecuali sunat-sunat wuduk itu ada khilaf yang kata wajib, maka dia lebih utama untuk dia buat. Apa yang khilaf wajib? Contohnya sunat gosok. Gosok ni khilaf ulama, ada yang kata wajib, iaitu Imam Malik. Mazhab Maliki wajib gosok, mazhab kita sunat. Mazhab Maliki wajib sapu semua kepala, kita sunat. Jadi ketika itu kena ra'i buat sunat tu juga. Kerana apa? Kerana sunat tersebut ada khilaf yang kata wajib. Seperti mana seseorang tertinggal sembahyang subuh dengan sebab uzur. Dengan sebab uzur ni mana? Ada benda lah. Contoh sebab uzur. Contohlah kita ambil situasi tidur.
Dia al-lang tidur lah. Memang orang semua suka tidur. Jadi kita ambil situasi tidur. Jadi tidur, contoh subuh 5.30. Dia tidur pukul 2 pagi. Jadi ada persoalan. Kalau dia tahu dia ni akan lambat bangun sehingga keluar waktu subuh kalau tidur lambat, adakah kalau dia tidur lambat hukum dia haram? Tu. Jadi para ulama khilaf. Syekh Ibn Hajar kata haram. Sebab dia tahu tak, kalau dia tidur lambat terlepas subuh, haram. Syekh Ramli kata tak haram. Sebab subuh belum lagi ditaklifkan atas dia. Bila belum ditaklifkan atas dia, maka tak ada kewajipan untuk dia tidur awal. Kalau dia tidur lambat atau tidur awal sampai terlepas subuh, itu uzur lah. Itu uzur. Mana kalau menurut Syekh Ramli, sebelum subuh tidurlah tu apa pun, lambat ke cepat, sampailah tiba-tiba bangun-bangun lepas subuh dah. Maka itu uzur. Itu uzur lah. Okey, kalau Ibn Hajar tak uzur lah. Ibn Hajar haram lah. Okey, kalau dia bangun waktu subuh, dia tidur balik. Ni isu kedua pula. Dia bangun subuh dah. Pukul 5.30, 5.40 dia bangun dah. Malah tidur balik. Tidur balik tu dua pula. Sama ada dia kuat zon kata, aku sebelum habis subuh boleh bangun ni. Ketika tu tak haram tidur. Tiba-tiba terlanjur juga. Maka ketika itu uzur. Sebaliknya, kalau dia tidur balik, dia tidak ada zon yang kata, memang aku ni akan terlepas. Dia pun tidur dalam keadaan haram. Maka lepas tu dia bangun-bangun sungguh, dia bangun-bangun sungguh, memang lepas subuh sungguh, maka dia panggil, dia tinggal sembahyang dalam keadaan tak ada uzur. Apa beza uzur tak ada uzur? Tak ada uzur ni wajib segera qada. Uzur ni sunat segera qada. Jadi kembali hak tadi, contohnya dia tu sembahyang subuh tertinggal sebab uzur. Dia pun kata sagiah nak qada lepas zuhur, lepas masuk atau zuhur. Lepas tu baklah azan zuhur satu suku. Zuhur tu dia panggil waktu sembahyang terkini. Subuh tu dia panggil waktu sembahyang qada yang luput secara uzur. Maka para ulama sebut sunat dia sembahyang subuh dulu walaupun terlepas jemaah zuhur. Walaupun terlepas jemaah zuhur, sunat dia qada subuh dulu walaupun terlepas zuhur berjemaah. Sebab apa? Sebab mengqada sembahyang yang ada uzur ini, khilaf ulama, ada yang kata wajib qada segera, wajib. Mazhab kita sunat qada segera. Jadi bila berlaku khilaf sunat dengan wajib, maka ditetap diutamakan sembahyang qada dengan uzur walaupun terlepas jemaah. Hak tu kiyas masalah macam tadi. Menggosok anggota basuhan tadi, ada khilaf kata sunat, ada khilaf kata wajib. Maka tetap sunat buat walaupun kita luput jemaah sekalipun. Sapu kepala, ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Maka sunat juga buat walaupun terlepas berjemaah sekalipun. Sebab dia ada khilaf antara wajib dan sunat. Adapun sunat-sunat yang tidak ada khilaf, memang sunat saja. Hak tu sunat tinggal. Kerana ra'i jemaah. Kena ra'i sembahyang berjemaah. Itulah, demikianlah perbahasan sunat-sunat wudu dan perkara-perkara yang berkaitan dengan bagaimana perlu tak setiap masa kita buat sunat-sunat wudu, ataupun ada benda keadaan yang kita tak payah buat sunat wudu, ada yang wajib tinggal, ada yang sunat tinggal. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.